A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Minggu lepas saya ada menyentuh 4 perkara saya nak tambah sikit apa ni. Okay. 4 perkara saya menyentuh apa saya menyentuh politik, ekonomi, reformasi dengan muamalah Dan ingat apa yang saya cakap pada minggu lepas tentang relationship antara yang sekarang kita ambil keadaan sekarang antara politik dengan ekonomi bahawa politik itu adalah piramid terbalik ingat dan ekonomi itu ekonomi ni menghimpit kepada ekonomi itu pada politik. Jadi apa-apa yang kita buat yang mana dipanggil politik pada masa ini tidak akan mendatangkan hasil, melainkan kita apa ni tadi nampak macam apa ni tadi yang Haji Waluddin mengatakan bahawa tentang keadaan di Osmaniyah. Sebab apa kita cakap pasal Osmaniyah? Sebab itu adalah khalifah yang paling akhir sekali dalam sejarah pada waktu inilah. Jadi apa yang khalifah terakhir buat lepas keadaan tanzimat, lepas Majaleh keluar, keadaan di Osmaniyah kita dah jadi kelang kabut dia bukan lagi dia nakkan jadikan macam ni. Pasal dia nak letakkan ekonomi itu berasaskan riba. Ekonomi ingat ekonomi ni ikut Syekh Abdul Kadir, ekonomi ni adalah sains untuk riba. Sebab tu dia macam digunakan term-term macam yang term pelik-pelik, tapi sebenarnya dia nak menyorokkan riba tu. Jadi ekonomi ni adalah riba lah. Dia letakkan, dia tekannya atas politik. Jadi politik tidak ada, hanya banyak orang kata menjadi sandiwara sajalah. Jadi pada kita demokrasi tu tak boleh pakai lah. Sebab demokrasi ni lah walaupun Churchill kata the best, tapi paling worst sekali dalam sejarah manusia lah. Kalau kita ikut sejarah apa ni, sebab apa Socrates mati, kita kena kaji lah. Socrates mati sebab apa, kita kena kaji lah. Balik pada asal usul sistem tu sekali. Sistem tu adalah dilahirkan di Yunani Jadi ingat apa sebab apa dan apa Plato dan Aristotle berkata tentang demokrasi. Dan sebab apa sekarang orang Islam pula kata demokrasi itu Islam, itu semua kita boleh tolak tepi lah sebab kita apa ni kan. Jadi berbalik kepada yang apa ni reformasi tadi sebab reformasi ni lah menghancurkan dia, pasal dia cuba hancurkan Islam daripada dia bukan cuba, dah digunakan reformasi ni daripada dalam lah. Jadi reformasi ni kita tahu yang paling aktif tu lepas zaman apa ni lah, zaman jatuhnya khalifah lah. Apa zaman Abduh tadi cakap Abduh, dan juga zaman masa Afghani lah. Masa Afghani tu Sultan Abdul Hamid masih lagi berkuasa kalau kita tengok sejarah. Jadi dia ada 2 perkara diorang buat ni yang mana reformasi ni melalui okey, tadi kita kata kita balik semula kita tahu bila kita kata ekonomi dia ada satu sains untuk riba. Riba punya sains. Kalau kita cakap demokrasi ni, apa makna kita demokrasi pada kita lah. Kita kena tahu demokrasi ni kalau ikut Syekh Abdul Kadir dia adalah sistem humanis. Sistem humanis ni apa? Dia membesarkan manusia. Menuhankan manusia. Semua ni manusia, hak asasi manusia, semua ni manusia. Constitution ni diorang apa ni yang baru-baru ni kita tahu kan 100 orang apa ni menggubal constitution Mesir 100 lebih orang. Macam mana dibuat tak tahu lah. 100 orang boleh decide letak army tu lebih tinggi pada presiden baru lah. Jadi dia nak masukkan sebenarnya dia nak masukkan apa ni sistem riba ni kepada orang Islam. Sebab dia dah jatuhkan orang Kristian melalui reformasi diorang yang jadi apa ni, Martin Luther semua ni, dia walaupun dia melawan Katolik, tapi diorang telah membenarkan riba masuk ke dalam Kristianiti.
Jadi yang perkara yang tu dia nak gunakan untuk Islam dan mereka berjaya. Jadi salah satu cara untuk diorang apa ni, dia nak memutuskan kita daripada kita punya cara kebiasaan kita beragama. Yang pertama, dia buangkan kita daripada mazhab. Mazhab mana dia kata, kalau kita ikut mazhab, kita ni bertaklid, dan bertaklid itu adalah macam kaldai lah. Kalau kita taklid, kata kita semayang macam tu ikut Imam Syafi'i atau Imam Malik, tak boleh. Dia berjaya dia apa kan. Lepas satu lagi tentang akidah, dia nak larikan kita pada akidah. Dia introduce ni Masonic punya lah, Freemason punya idea tentang Sophia Perennisis, yang mana semua agama ni sama dan dia ada satu apa ni, kalau kita ikut mana satu, kita semua okey. Boleh kata semua agama tu okey, mana kita reject semua. Itu dia punya psikologi, dia tiada semua Jadi bila dia dah berjaya dari dua segi ni, bila akidah kita jatuh, kita dah tak kenal Allah SWT. Jadi kita tak ada, macam kita kata, macam la ilaha illallah tu, macam la ilaha illallah tak ada benda. Dia pasal kita tidak diajar macam mana Tuhan yang kita sembah itu, kan? Macam mana kita, jadi kita baca Quran pun kita baca tak ada kena mengena. Jadi akidah ni dia dah buang pada kita, ataupun tasawuf tu dia dah keluarkan daripada agama kita. Dia tinggal apa ni, dia sekarang nak masukkan sistem riba ni kepada, supaya bila orang tak takut pada Allah SWT, orang takut pada makhluk, lebih senang riba ni masuk kepada dalam kita punya cara lah. Jadi bila reformasi ni, salah satu dia punya cara adalah dia kata penerimaan duit kertas ni, dia kata sebagai satu uruf. Uruf ni biasa. Mana banyak Imam Malik buat macam ni. Imam Malik punya mazhab banyak bertumpu kepada, ada banyakkan pada uruf ni, kebiasaan. Sebab tu Imam Malik kata mata wang ataupun medium exchange is a commodity commonly accepted. Kita balikkan pada ni, itu Imam Malik kata commonly accepted kan. Kalau orang semua terima bahan-bahan ni, kita dah apalah. Tapi dia syarat dia commodity, commonly accepted. Ni satu kalau pasal definisi kan, definisi asal. Sebab kalau kita belajar fiqh mana dia apa, menjadikan benda tu nyata, terang fiqh ni mana kita apa ni. Kalau kita kata nak ambil wuduk ni basic kalau kita balik kepada mazhab lah. Kalau kita balik kepada kaum-kaum reformasi ni, dia tak balik kepada ke situ. Dia dah pasal dia ceraikan kita pada sistem pemikiran mazhab ni, kita dah tak tahu mana kita pergilah. Jadi kita last sekali kita bergantung pada dua orang kita dah tahu. Jadi kalau kita ambil simple wuduk apa mula-mula kita ajar tentang taharah kan. Taharah ni ini kan, kita apa jenis-jenis najis, kita tak tahu apa tu kotor-kotor sebelum kita tahu kotor dulu, baru kita tahu nak mensucikan dia. Jadi bila kita sampai ke bab wuduk, kalau Ibu Syafi'i punya school, kita ada beberapa jenis air kan, yang mana kita boleh supaya wuduk itu sempurna. Kalau wuduk tak sempurna, solat tak sempurna. Kalau apa ni istinja tak betul, pensucian tak betul, taharah tak betul, wudu tak betul, semayang pun tak betul lah. Jadi dia ada dia punya, nampak dia punya cara, flow dia tu kita nampak